benda tu sebenarnya nak terjah saya. Macam tu tak macam scare macam tu kan. Assalamualaikum, kembali kita dalam Seismik Seram Jam 12. So Aisyah, malam ni kita bawa siapa pula nak share ni kisah-kisah seram? Malam ni dekat campsite kita ada Aina Maria. Aina Maria. Yang bestnya Aina Maria dekat campsite kita malam ni dia tak nak buat trik. Dia trick or treat. Dia nak cerita kisah seram yang berlaku pada diri dia sendiri. Dan seterusnya, bukan Aina seorang je dekat sini. Kita ada Izul Arif. Nama saya Muhammad Izul Arif. Saya berumur 22 tahun dan saya tinggal di Subang Bestari. Oh, Subang Bestari, dekat je? Dekat. Dan malam ni kita nak share kisah-kisah seram yang kita jumpa dekat internet. Dan macam biasalah, kita akan juga cerita sama ada korang pernah diganggu atau baca cerita kawan-kawan kita pernah diganggu. Tapi Izzah, malam ni kita ada special sikit. Kita tak stick dengan satu tema. Kita ada pelbagai cerita seram malam ni. So kita ada, each of us ada cerita seram yang tersendiri lah. So saya tak sabar nak dengar ni. Awak seram? Seram-seram. Saya ada. Ada semua ada cerita ni. Okay, so jom kita mulakan Seismik Seram Jam 12. Cerita yang pertama ialah tajuknya Rumah Sewa Ada Kak Ponti. Kena berdebar. Kredit kepada cerita viral. Kisah ni benar-benar terjadi kat aku. Kisahnya bermula dengan aku dan suami baru berpindah ke Petaling Jaya atas urusan kerja. Suami aku dapat rumah sewa area Taman Medan dengan harga yang not bad lah. Masa first masuk rumah sewa tu, aku dah rasa lain macam. Mana taknya, aku siap jumpa kain putih lusuh berlumpur kering kat dalam bilik aku. Siap ada 2-3 helai rambut panjang lekat dekat kain tu. Dalam hati aku terdetik. Kain putih anak pun. Aku tanpa banyak soal, aku terus campak kain tu dalam tong sampah kat luar rumah. Masa hari kedua, start dah perkara-perkara aneh dalam rumah tu. Suami pergi kerja. Aku dalam bilik tengah main Candy Crush. Selamba je aku dengar ada orang mandi kat bilik air. Dia punya jirus air tu macam gelujuh sangat nak mandi. Aku pun pergilah tengok kat bilik air tu. Sebab pelik. Sah-sahlah aku seorang je kat dalam rumah tu. Buka-buka je pintu. Tak ada apa weh. Lagilah meremang. Ada satu malam tu, masa kita orang tengah tidur, pintu bilik kita orang macam kena ketuk. Terkejut benda bodoh. Terkejut aku. Terkejut. Kuat gila bunyi sampai kita orang terjaga. Suami aku pun bangun. Terus pergi azan dekat tengah-tengah rumah. Habis je suami azan, ada suara ikut azan tu. Suara tu datang dari sebuah bilik kosong yang pintunya bertutup. Benda tu azan main-main. Gelak-gelak dan ianya sangat menyeramkan, campur ngeri. Suami terus tendang pintu bilik tu sampai terbuka. Nyalakan lampu, tapi tak ada apa-apa. Cuma bilik bau hanyir busuk bangkai. Tanpa banyak cakap, suami dengan bengangnya call owner rumah, mengadu pasal benda ni. Senang je jawapan si owner. Dia kata, itu masalah peribadi penyewa. Besok bangun, ada kesan lebam dekat peha dan dekat perut. Ada perkara aneh yang terjadi waktu suami balik kerja. Suami kata, awak bermantara apa dengan saya ni? Aku tak faham. Aku tanya suami aku, mantara apa bang? Suami suruh tengok WhatsApp. Aku on WhatsApp. Gila betul, aku ada hantar chat mantra kat suami aku dalam WhatsApp. Mantranya berbunyi, terbang melayang-layang, ada di dahan, ada di darat.
masuk ke dalam jasad, terus ke hati, menangis dijemput, menangis dihantar pulang. Rambut mengurai, terkena sampuk sehingga mati. Berderau darah aku baca, takkan hantu setan pandai pakai WhatsApp pula. Aku cakap kat suami aku, bukan aku yang hantar. Suami aku diam je masuk rumah. Suami cakap, rumah ni puaka tahap gila tut. Aku tanpa berlengah terus kemas baju. Masa aku tengah kemas baju, aku dengar bunyi ada kaca terjatuh kat dapur. Aku terus pergi tengok. Alangkah terkejutnya aku tengok ada susuk lembaga dengan rambut panjang sampai ke pinggang. Rambut kusut masai tutup muka. Pakai kain putih lusuh yang aku buang sebelum ni. Selamba je diri dekat dapur macam patung sambil dua tangan lekat dekat perut macam orang tengah solat. Benda tak guna tu pandang aku. Serius, aku tak pernah nampak benda-benda gaib ni. Sekarang dah nampak, memang rasa macam nak tercabut skru lutut. Sedar-sedar aku dah ada dekat pusat rawatan Islam. Sekarang aku dan suami dah tinggalkan rumah syaitan tu. Kami cari rumah sewa yang baru. Cerita ni berlaku tahun ni, sehari sebelum kita puasa. Maksudnya malam tu tarawih kan, first tarawih. So saya ada kawan lah, kita orang selalu macam FaceTime each other. So one time tu saya sajalah FaceTime dia. Dan masa tu saya on the way nak pergi kedai makan, macam more lah lepas tarawih kan. So saya dekat passenger seat, yang drive is adik saya. So saya tengah FaceTime dia macam ni. So FaceTime lah, tanya dia tengah buat apa. Lepas tu dia cakap dia seorang je dekat rumah. Dia tengah macam sikat-sikat rambut macam tu. So dia letak phone dia dekat atas meja, dekat macam makeup table. So saya boleh nampak lah pintu dia terbuka. Lepas tu dia macam tengah sikat rambut lah, macam tengah cakap buat apa semua. Okay. Lepas tu tiba-tiba saya nampak macam, tak tahu, dia macam mirip-mirip. Macam kalau kita sekilas pandang dia macam, oh tu baju macam tu lah. Okay. So dia tengah sikat rambut. Lepas tu tiba saya nampak macam ada benda putih kat belakang dia, tapi hujung jauh. Okay, contohnya macam ni. Aku dah pergi kan. Dah pergi dah kemah pula. Hujung lagi lah. Belakang lah. Belakang lagi. Macam blur lah, blurry. Putih. Lepas tu atas tu hitam. Mungkin masa tu saya ingat, oh itu mungkin hanger. Lepas tu atas tu macam blazer, bawah tu macam shape biasa lah. Okay, so saya macam cakap aja macam biasa. Tiba-tiba saya nampak benda tu bergerak. Benda tu bergerak ke depan, towards kawan saya. Kawan saya tengah sikat rambut. Bergerak tapi slowly bergerak lah. Dia still jauh, benda tu still jauh. So saya dah macam, oh my god, macam tu. Dia tak cakap ya Allah, tapi speaking dia dua? Saya speaking. Saya selalu oh my god. Saya tak cakap ya Allah. Tapi memang takut, memang masa tu takut. Saya takut lah. Lepas tu macam ni, lepas saya macam ni tau. Kan saya tengah tengok dia. Lepas saya macam ni, oh my god, macam tu. Lepas tu saya cakap kat dia, kawan dia contohnya Alia lah, kawan saya tu. Alia, apa kata you keluar sekarang? You pergilah kat mana-mana ke apa-apa. Lepas tu cakap kenapa? So I macam tengok balik lah phone tu. Nak macam make sure that it's not true. Tapi lagi scary. Tapi benda tu. Okay, kawan saya tengok cakap kenapa? Tengok kenapa? Lepas tu saya nampak benda tu rambut panjang tutup muka, kain putih berjalan towards dia kat sebelah dia. So dia macam seakan-akan benda tu sebenarnya nak terjah saya. Macam tak macam scare macam tu kan. So saya macam, saya dah ternampak benda tu makin lama makin dekat. Lepas tu saya macam ni, apa kata you pergi mana-mana lah, pergi mamak ke mana-mana. Lepas tu cakap, kenapa? Bagi tahu saya sekarang, bateri saya nak habis dah ni. Lepas tu cakap, tak apa, pergi sekarang. Dan pop, mati bateri dia. Ya Allah, phone mati so, pula. Masa tu saya seorang je yang nampak. Adik saya tak nampak sebab adik saya tengah drive. So saya tanya adik saya, nampak tak? Mana aku nampak aku tengah drive. Lepas tu masa tu macam tu tengah berdebar lah sebab rasa dia macam memang betul-betul you tengok movie. Lepas tu macam yang akan ada jump scare. Tapi dia tak sempat buat jump scare tu lah. Saya rasa cuak. Lepas tu
So I tried to call my friend tu. After 15 minutes dia call balik. Lepas tu cakap kenapa dengan rambut dia basah semua kan siap tu. Lepas tu I tanya, you kat mana? Okay, I dah dekat depan mamak ni. Kenapa? Okay, tak apa, you just stay there and jangan duduk rumah tu lagi. Jangan duduk rumah tu in the meantime. Pergi call someone, ajak someone lepak. Dia dah rasa something dah. Sebab I cakap macam tu. Sebab I cuakkan dia. Sebab I pun cuak. I takut kot. Lepas tu, and then apparently memang rumah tu ada something. Cuma dia tak pernah experience benda tu. Dia tak pernah kena sendiri ya. Kat dia pernah experience lah. So yang nak dijadikan cerita ni tak cerita kat korang juga. So I kan cuak kan malam tu. So nak tidur, I takut. So I minta my brother temankan I tidur dalam bilik. Jadi dekat adik I. So dia tiba-tiba terbangun. Orang menyerupai I, cikik dia. So dia macam terkejut lah kan? Doktor ganda lah. Macam dia menyerupai you. Dia terkejut lah, cikik dia. Dia macam nak tumbuk lah. Cakap, siapa benda ni? Lepas tu nampak I, dia tak jadi tumbuk. Lepas tu I don't know, somehow benda tu dah tak ada. Lepas tu, the next day tu, macam ada macam ustaz macam tu, something like that lah. Dia tanya dekat kawan I, apa ni, dia nampak ke? Lepas tu kawan I cakap tak, I yang nampak. So sebenarnya kena kat I. Sebab I yang nampak, and also dekat bilik I pun the same day, the same night tu ada lah benda tu sampai ada. Tapi alhamdulillah so far okay. Wow. Ui, Buat tu. dia macam like nak menerkam tu yang scary tu. Dan masalahnya iPhone weh. Kan selalu kita FaceTime kan. Kena nampak. Kita kena nampak. Even kalau macam kalau the kawannya yang macam tengah FaceTime tu pun, patutnya dia pun nampak jugalah sebab reflection tu lah, sepatutnya dia boleh nampak kan. Sebab dia macam pandang sini. I benar je nampak. Itulah masalahnya, I seorang je nampak. Kisah yang Zah nak baca ni cerita nenek kebayan. Kita kredit kepada Twitter Prince Haziq. Kisah dia. Benda ni terjadi time aku Form 1. Masa tu tahun 2015. Selepas bulan aku masuk asrama, baru benda ni jadi. Dom aku waktu tu ke aras 2 dan katil aku sebelah je dengan tingkap. Katil aku 2 tingkat, jadi aku ambil tingkat yang atas. So aku boleh nampak bus stop sekolah daripada dom aku. Time tu malam lah, lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Aku tidur dengan member aku. Aku dah hampir terlelap. Tiba-tiba member aku kejut. Dia cakap kat aku, "Weh Tut, ada nenek kat hujung bus stop dok. Dah pukul berapa ni?" Time tu aku terkejut lah. Aku pun jenguk kat tingkap. Lepas tu, aku memang nampak nenek tu duduk dekat bus stop. Belah hujung berdekatan dengan kantin. Nenek tu pegang tongkat dan full set berpakaian putih. Memang berdarah weh, darah aku time tu. Lepas tu aku marah lah member aku. Weh, kau tak payahlah tegur, biar je lah. Tapi member aku ni mangkuk sikit. Dia pergi tegur lagi. Dia cakap, "Weh, nenek tu gerak doh." Ya Allah, ya Tuhanku. Bila aku toleh balik, nenek tu dah duduk dekat depan pagar asrama. Aku dah tak fikir apa dah time tu. Aku mengucap je banyak-banyak. Masa tu member aku dah menggigil lah. Aku lagi lah tak keruan kan. Aku renung je shilling sebab dah tak boleh nak pejam mata. Member aku dah kat sebelah dah macam hilang akal. Time ni aku try juga pejam mata. Tapi lepas tu member aku tiba-tiba pula dia menjerit. Dia kata, "Tut, ada tangan kat tingkap." Ya Allah. Aku toleh je kepala aku kat tingkap. Uish. Aku nampak memang ada tangan panjang warna hitam. Kuku tak payah cakap. Memang panjang dan buruk gila. Terus aku pandang tempat lain sebab dah cuak. Lepas tu member aku pergi tegur lagi. Dia cakap, "Weh, benda tu senyum kat kita." Lagi aku tutup mata rapat-rapat sebab aku dah takut dan aku istighfar je. Aku baca je apa yang aku ingat.
Masa tu aku dah nak cuba lupa benda muka nenek tu tadi. Aku dah menggigil lah masa tu. Nenek tu boleh pula mengilai weh. Nyaring gila suara dia. Dan aku cuba juga pejam mata dan aku baca je ayat kursi. Dah sampailah rupanya aku dah terlelap dan esok pagi tu aku bangun. Aku dengan member aku demam. Lepas tu apa yang terjadi malam tu, memang kita orang decide untuk tidur awal lepas tu. Kita orang decide pukul 9 je, kita orang terus tidur. Jadi itulah kisah daripada Prince Haziq. So cerita yang Izzah nak cerita kat korang ni sebenarnya cerita kawan Izzah. Dia sama juga dekat asrama, tapi masa ni dia study dekat Perak dulu kan. So kawan Izzah ni dia ada 3 orang roommate tau. And seorang kawan dia ni dia cuti, tak balik lah. So malam tu diorang berdua je tinggal. And then masa malam tu dia nak buat slide presentation sebab ada present esok lah. So dia stay up lah, dia buat kerja. Masa dia buat kerja tu, roommate dia yang tinggal seorang ni bangun nak pergi tandas. So dia macam okey lah, member pergi tandas, dia still buat kerja lah. So masa dia tengah type tu, dia perasan member ni tadi pergi tandas, tak sampai 5 minit dia dah balik. Tapi laju gila, laju dia masuk, dia ambil kain telekung, dia bentas sejadah nak semayang. Lepas tu member ni dah pelik lah. Kau nak solat tahajud ke? Sebab kalau nak cakap solat isyak tadi dah sekali. So dia macam tak apalah, dia buat dono je. Dia okey, dalam keadaan bilik tu sebelah ni ada katil double decker. Lepas tu belah kiri tu ada katil single, depan ada meja study, which is yang kawan Izzah tu tengah buat slide je lah. And then depan tu ada tingkap macam biasalah, and langsir tu separuh. So masa dia tengah member dia ni solat belakang, so dia boleh, kalau kita perasan boleh nampak lah daripada reflection tingkap tu kan. So masa dia tengah type buat slide tu, dia macam terperasan tau dekat reflection tingkap tu, yang member dia ni semayang rukuk je. Rukuk tak bangun-bangun dah. Member ni dah jam lah, solat apa ni kan. Dia dah time tu dah berdebar dah, cakap apa benda lah member aku kena rasuk ke ni kan. So dia nak capai lah phone, dia macam nak capai lah phone, dia charger kat sebelah tu kan. Dia nak capai tu, ada satu kursi plastik, pom, jatuh. Memang time tu dia bangun, dia keluar dari bilik tu. Tak ambil phone, dia keluar dari bilik tu. Dia pelik. Kawan dia panggil dia. Tahu tak sebenarnya kain sejadah dengan kain telekung dengan sejadah tu elok je dekat bucu katil. Tak ada pun. Time tu dia dah berderau, dia macam dia cari member dia yang pergi tandas tadi tu kan. Dia pergi tandas, dia cari, dia panggil nama apa semua tu. Member tu cakap lah, kau apa hal, aku sakit perut kan. And then dia cakap lah, tak, dalam ada bilik ada lipas. Tak nak cerita lah, dalam bilik ada lipas, aku takut weh, tolong lah bunuh lipas tu kan. And then sebab dia nak siapkan assignment dia, so dia nak suruh member dia teman lah kan. And then dia balik tu, dia tak cerita, dia buat assignment, dia tidur awal-awal, and then pagi tu baru dia cerita. Dia berani nak cerita kat member dia. Dia cakap, ada benda tu macam kau solat, tapi solat tak bangun-bangun. And then lepas tu member dia ni buka cerita. Dia kata lah, bukan kau je kena. Time korang, masa korang berdua tak balik kelas lagi, time tu senja, dia pergi tidur. Katil double decker tu, dia tidur belah bawah. So member dia tengah tidur kan, tidur macam senja lah. So tidur-tidur dia macam ada mimpi tau, benda nak sergah dia. Dia buka mata, kan katil double decker tu kan macam ada tepi tu kan, tepi tangga tu. Dia buka je mata, ada benda. Ya Allah. Tapi benda tu muka dia putih je, macam sergah dia. Maksudnya daripada mimpi tu dia macam terasa kan. Dia buka mata terus tu, lepas tu dia bangun, dia terus keluar. Dia kira dia macam dah takut nak duduk bilik kan. Dia tu keluar pergi cafeteria. And then memang sebabkan benda tu kan, dia kata memang tempat tu agak keras lah. Lepas je member tu cerita, kawan Rizal tadi macam, aku tak berani lah lepas nak stay up. Okay, Aisyah punya cerita ni, kalau korang pernah dengar lah pasal cerita ni kan, ada filem mistik yang bertajuk Bangunan. Okay, cerita ni pasal sekolah memandu mistik, kredit kepada Blogspot Nizam Rao. Okay, cerita dia, pusat latihan memandu ni, ni tempat lokasi rakaman filem Bangunan ni lah. Tempat ni dikatakan sebagai tempat paling keras. Sebab ada banyak gangguan mistik yang dapat dirakam kat situ lah. Masa tahun 2010, ada kes kehilangan misteri. 2 orang lelaki remaja
di tempat yang dia ambil ni dari rakaman CCTV. Okay, first mangsa yang pergi tempat tu, dia pergi waktu tu lewat malam lah. Sebab dia nak pergi main dengan kamera dia. Aina, hati-hati awak ada kamera dengan kamera Aina. Masa tu dia nak menuju ke tempat lain. Dia nak keluar daripada tempat tu, dia tinggalkanlah kamera dia kat atas meja. Dia letak situ kat dalam mode recording. Ni sebab dia rasa macam tak selesa lah. Dia rasa macam ada something yang tengok dia. Lepas tu dia tekan recording tu. Masa dia datang balik untuk ambil kamera dia dah beralih tempat. Dan dia terus perhati je rakaman yang dia ambil tu. Dia dapati ada satu lembaga yang tinggi sedang berlari laju di bahagian luar tingkap. Lepas dia tengok rakaman tu, of course dia rasa takut kan. Dia rasa takut dan terus berlari menuju ke tangga. Dan masa nak turun tangga tu, dia nampak lagi tak keluar daripada pintu yang sepatutnya nak keluar tu, dekat bahagian bawah tu. Lepas tu terus hilang. Okay, itu mangsa yang pertama lah. Mangsa yang kedua pula, dikatakan pergi ke lokasi yang sama bersama dengan tunang dia untuk ambil barang kat pejabat. Namun masa sepanjang dia ada kat situ lah, banyak gangguan yang berlaku. Macam ada skrin komputer menyala tiba-tiba dan terpadam sendiri juga. Lepas tu dia dah rasa takut, nak lari lah. Dia nak pergi lari ke tangga dan keluar dari situ. Dia tidak kelihatan membuka pintu keluar yang berada di bawah dan beliau dikatakan hilang macam tu je. Masa remaja tu nak larikan diri, pintu office tu tiba-tiba tertutup. Dan ada sofa yang dekat office tu juga bergerak dan dia macam beralih arah tempat, bertukar kedudukan sendiri. Dipercayai semua rakaman ni diambil straight daripada server CCTV yang ada dekat bangunan tu. Lepas kejadian tu, kehilangan kedua-dua remaja tersebut still menjadi misteri yang sangat misterius lah. Tak tahu siapa tak tahu. Hal ni telah menarik minat seorang pengarah dan juga pelakon, K. Rahman, dan juga rakan-rakan production untuk pergi ke lokasi bangunan ni untuk rakam sendiri pengalaman diorang kat sana. Masa rakaman tu tengah dijalankan, salah seorang daripada kawan diorang ni kena rasuk teruk oleh entiti dalam bangunan tu. Sehingga kan dia telah diseret melekat ke dinding yang berhampiran tangga di mana tempat mangsa pertama yang telah hilang. Rakaman terpaksa dihentikan sebab bimbang keselamatan seorang-seorang kan. Namun filem ni tetap disiarkan pada tahun 2012. Mangsa dah hilang dan masih belum ditemui. Cakap pasal bangunan lah kan. Bangunan kan macam banyak kan. Tapi macam kalau yang cerita yang Aisyah nak cerita ni, dia jadi dekat kakak Aisyah. So diorang nak beranak ni pergilah Johor, duduk kat satu hotel kat Johor ni. Masa siang-siang hari ni tau, suami dia pergi kerja dan kakak Aisyah ni nak bawa lah anak dia pergi swimming. Anak dia excited lah, ibu jom kita nak pergi swimming kan. Dia bawa lah pergi swimming pool. Kakak Aisyah naik je kat swimming pool tu. Dia punya swimming pool tu mungkin nampak normal pada budak-budak yang tak sabar nak swimming ni. Tapi mata kakak Aisyah nampak swimming pool tu berkeladak. Macam bayangkan swimming pool yang dah lama tinggal dan tak dibersihkan. Dia macam, apa air kotor ni, macam nak swimming ni kan kotor. Lepas tu kakak Aisyah macam, mana boleh swimming ni, air kotor ni. Jom kita balik-balik kan. Lepas tu macam like, anak dia, mana ada kotor, ibu okey ni boleh swimming ni. Macam like, anak dia tak nampak. Dia macam yang nampak, kakak Aisyah semua yang nampak. Dan malam tu, masa tu tengah musim badminton. Lepas dia perlawanan telah habis, tutup TV nak tidur. Tiba-tiba macam biasa dengar orang menukul dulu. Menukul dekat hotel tu. Menukul. Dah ada menukul tu, tarik kerusi pula. Bunyi yang macam seretan kerusi yang tiba-tiba dengar macam macam like sudah kakak saya macam like, aku nak tidur ke nak beritahu suami dia, nak tidur ke, lepas tu dia kejut suami dia.
oh bang awak dengar tak? Lepas tu Sobri kata tidur je. Dia macam tidur je. Lepas tu bila esok bila dah nak balik on the way back dari Johor tu, memang dikatakan hotel tu memang sedikit keras. Memang keras lah sebab bukannya family diorang je kena. Before this, orang yang dihantar untuk outstation untuk duduk kat hotel tu pun, diorang pernah di-offer untuk duduk kat bilik suite yang dengan harga yang murah. Lepas tu yang diorang yang dapat ni, seronok lah kan duduk seorang-seorang bilik suite. Seorang-seorang kan. Tak tahu. Dia tak tahu. Sekali memang siapa yang duduk bilik room suite tu, memang orang kena malam tu. Itu saya jemaah misteri di kawasan air terjun. So kredit kepada Mingguan Malaysia. Kisah yang ingin aku ceritakan ini berlaku pada tahun 2002. Ketika cuti hujung minggu, aku dengan 4 orang rakan serumah iaitu Azim, Jebat, Azwan dan Rozmi berkemah di satu kawasan rekreasi air terjun di Perak. Kami sampai di situ lebih kurang pukul 1 tengah hari. Sebaik jumpa lokasi menarik untuk mendirikan kemah, kami terus letak barang dan bergegas mandi. Memang seronok lah. Memang seronok. Tambah pula air terjun pun bersih dan sejuk. Lepas kami mandi-manda, kami terus nak pasang kemah. Ada beberapa pengunjung kat situ hairan tengok kami. Dan adalah seorang ni datang dan tanya kepada kami, "Assalamualaikum dek, abang nak tanya, kamu semua ni nak pasang kemah dan bermalam ke sini ke?" Lepas tu kita orang jawab, "Ya bang, kami semua ni dari KL. Kalau balik rasa tak berbaloi pula. Alang-alang sampai sini, baik kami bermalam je. Esok boleh sambung mandi lagi." Macam inilah, biar abang terus terang je lah. Sebenarnya tak ada orang yang bermalam dekat sini. Biasanya lepas mandi, semua pakat balik. Kita orang ni mampu tersengih je lah sebab tak ada jawapan. So abang tadi tu pun sambung cakap lagi, "Korang fikirlah baik-baik sebab abang tak nak lah cerita benda bukan-bukan pula. Tapi tempat ni lain macam sikit lah." Dia kata macam tu. Lepas je abang tu dengan kawan-kawan dia gerak, kita orang sambung balik pasang kemah. Jebat macam tak puas hati dengan abang tu. Dia pun cakaplah dengan kita orang, "Apalah brother tu, suka sangat percaya benda karut ni. Sepanjang aku berkemah ini, tak pernah pula aku jumpa hantu ke, jembalang ke. Aku rasa brother tu mesti banyak tengok cerita Melayu." Masa tu dah nak masuk senja. Kawasan sekeliling memang dah gelap, tambah pula hutan. Kita orang terus pasang unggun api dan sediakan makan untuk makan malam lah. Masa tu Jebat bentang tikar, dia sempatlah bersiul. Si Rozmi terus tegur Jebat sebab orang tu cakap tak elok bersiul dalam hutan. So benda ni mula terjadi masa kita orang tengah rancak berbual, tiba-tiba semua terdiam. Sebab kita orang dengar macam ada bunyi pelik. Bunyi tu macam bunyi siulan. Kita orang apa lagi berpandangan lah sampai Azim pun tegur, bunyi apa tu? Dia tegur macam tu. Yang tambah peliknya, bunyi siulan tu makin lama makin kuat dan makin hampir dengan kita orang. Apa lagi, semua cuak lah. Aku terus suruh Azim ambil lampu suluh dalam kemah. Azim pun pergilah suluh dekat kawasan semak sekeliling. Dia suluh pula. Masa Azim suluh tu ada satu pokok besar. Okey, pokok besar. Ni Azim nampak ada susuk tubuh putih duduk dekat sebalik pokok tu. Kalau korang nak bayangkan benda tu, dia dalam keadaan kepala tunjuk ke bawah, lepas tu rambut panjang mengurai tanah. So Azim dah terketar-ketar masa tu. Yang lain terus terlopong lah sebab ya cuak kan, tengok, nampak. Aku terus baca ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang ingat je lah. Tapi lagi dibaca, lagi nyaring suara lembaga tu sampai nada bertukar jadi kasar dan garau. Rozmi pun masa tu sempat melaungkan azan dengan kuat dengan harapan benda tu stop kacau kita orang. Alhamdulillah, benda tu stop mengilai dan kita orang pun apa lagi terus pack semua barang dan gerak balik juga malam tu. Hampir 15 minit jugalah kita orang berlari turun ke tempat parking. Peluh tak payah cakap lah. Memang serang sejuk tak habis lagi. Kita orang harap benda tu tak ikut kita orang je masa tu. Sampai je dekat kereta, kita orang laju-laju masuk barang dekat bonet dan terus pandu keluar dari tempat tu. Semua diam je dalam keadaan dalam kereta sampailah ke KL. Lepas je kejadian tu, kita orang memang tak berani nak berkemah dan memalam kat mana-mana tempat rekreasi tu lagi lah. Jadi ada juga pengalaman macam ni. Tapi bukan sebab berkemping dekat tempat air terjun lah ke apa kan. Deep pernah pergi tahun 2019 lah. Baru lagi? 2019 sebelum PKP, kita orang
ada 13 orang time tu pergi buat V2. V2 tu means macam banjaran Titiwangsa lah. Dalam masa 5 hari. Sepatutnya 8 hari kan kita orang buat kompres 5 hari. Time tu kita orang start trekking tu dekat Kelantan, dekat Masjid Lojing lah, dekat Kelantan. So kita orang trekking, hari pertama kita orang trekking dah makan masa 23 jam atas trek tanpa jumpa campsite, tanpa stop. Hari pertama tu sebenarnya yang kisah saya pergi V2 ni memang bukan satu benda je lah yang terjadi kat kita orang. Ada 2-3 kali benda jadi kat kita orang. So hari pertama tu kita orang bukan diganggu, kita orang kena kacau sebab kita orang pusing trek yang sama 2 kali. So total patutnya kita orang sampai puncak pada hari pertama tu pukul 9 malam lah. So pukul 9 malam dah sampai puncak lah. Time tu nak turun ke campsite lah. Patutnya pukul 12 tu kita orang dah sampai campsite. Tapi nak dijadikan cerita, lepas kita orang turun puncak pertama tu, ada kawan kat belakang, kita orang time tu tengah stop sekejap rehat je, minum air apa semua. Time tu kawan tu ada cerita yang dia ada patahkan satu kayu lah. Kayu dekat dahan tengah rehat kan, dia patahkan kayu. Lepas tu yang kita orang ingat, jalan balik, jumpa balik kayu yang patah tu. So, tapi kita orang time tu tak masing-masing mental gila, letih 23 jam atas trek tanpa makan benda berat, rehat pun tak cukup. Maksudnya kita orang anggap benda tu macam mindset kita orang je lah, sebab terlalu penat kan barai apa semua. So sampai je campsite tu pukul 8 pagi esok. So daripada pukul 9 kita orang naik, pukul 8 pagi baru sampai campsite tu. So lepas dah sampai tu macam biasalah, makan, rehat, apa semua rehat. Pukul 3 petang pula sambung hiking. Nak menuju ke Puncak Junction lah. Puncak Junction ni pun ada satu kisah agak, tapi ni sekali bukti dia bagi. Sekali bukti dia bagi. So boleh. So selepas kita orang sampai puncak kedua junction tu, lagi satu puncak tu untuk kita orang bermalam lah kat situ. So bermalam macam biasa, kita orang kalau sampai puncak kita orang akan buat video dulu, ambil gambar kan dekat plate apa tu yang gunung punya ni kan, benda tu. Time tu saya buat story lah. Tapi memang tak ada line pun dalam hutan untuk buat video nak post kat story lah. Yes, untuk story. Saya pun buatlah video macam ni kan. Buat video macam ni. Okay, time tu memang tak fikir, tak ada apa-apa lah. Kira macam nak buat video je lah. Okay, nak buat video. Lepas tu macam malam tu memang tak ada siapa pun tahu dan tak ada siapa pun dapat rasa benda tu lah. Kita orang pun tidur macam biasa. Benda ni jadi bila Time balik dekat rumah dah. Dekat rumah saya suka post story yang memang banyak-banyak lah, pasal bila masuk trip hutan ke apa memang akan sebab nak simpan dalam highlight kan. Tiba-tiba time tu DM lah banyak masuk tiba-tiba. Macam asal ni DM banyak masuk kan. Ingat nak tanya pasal trip ke apa kan. Kali ada orang hantar gambar screenshot. Recorded mah. Recorded. Ada orang hantar gambar screenshot. Dia kata, "Deep, cuba tengok betul-betul benda ni. Betul ke belakang tu ada," orang kata, "pocong?" Aduh, pocong. Malam, waktu malam. Orang kata pocong, tapi kita orang, kalau andai kata lah, andai kata kalau kita orang semua 13 orang tu tahu kat puncak benda tu ada belakang kita orang, rasa-rasa apa jadi kat kita orang? Mestilah semua takut, demam apa semua kan. So benda tu bila tahu lepas daripada trip, DM masuk banyak. So masa macam nak tahu ke apa benda, kita orang set malam tu 13 orang tu, sebab 13 orang tu semua kawan-kawan je, kawan-kawan juga kan. So set 13 orang tu jumpa kat malam tu, kita orang bincang pasal benda tu. Video pun ada. Video memang nampak belakang tu lah orang macam bentuk yang dibungkus. Bukan kat video you je, video orang lain juga ke? Tak, memang ada kat video saya je. Memang ada sebab ada kat highlight kan benda tu, so memang takkan delete lah benda tu. Benda tu kira jadi macam pengalaman lah bagi masa saya. tu shoot tu
macam recording scenery je lah, pemandangan je ke? Dia okey, time tu malam. Pokok belakang kiri kanan hutan juga. Dia kat puncak. So kita bila kat puncak view memang nampak, tapi time tu dia tak nampak view sebab kiri kanan pokok. Okey. So kita orang bila sampai, kita orang memang baru sampai, takkan nak buat kemah apa semua, nak gantung itu gantung ini je lah. Tapi masa sebelum kita orang dah sampai tu, kita orang tak buka dulu lah. Kita orang ambil gambar dulu sebab apa sampai kan. Sebab tu kita orang cakap yang kita orang time tu kita orang fikir apa benda yang mungkin kita orang mungkin anggap benda tu positif, pantulan cahaya lah. Tapi nak kata pantulan cahaya, kemah pun tak buka lagi, tak ada kesan pantulan cahaya tu, faham tak? Sebab dia memang betul-betul nampak belakang tegak je. Masa deep record tu nampak ke tak benda tu? Tak nampak sebab mungkin time tu dalam hutan taklah gelap kan. Berpandu dengan headlamp dengan handphone je lah nak rekod sebab memang tak perasan langsung benda tu kat belakang. Gayung. Ambil aku gambar. Ambil aja gambar. Asal dia tu sampai. Tu. Dia nampak kabur-kabur macam tu lah. Nampak putih kat. Kita nak buat macam-macam lah. Tapi macam memang duduk. Dia nampak macam duduk sikit tau. Tak naik puncak benar. Okay, nampaknya tu saja cerita kita pada episod kali ini untuk Seismik Seram jam 12. Kita nak terima kasihlah kepada Aina Maria dan juga Deep kerana sudi kongsi cerita seram korang. Seram sejuk aku buatnya. Dan kalau macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe Seismik TV. And nantikan Video akan datang. video Seismik Seram jam 12.